Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati guru kita selaku pengacara majlis pada malam ini, ahli-ahli dan kuasa masjid, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dicurahkan rahmat dan barakah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Pada malam ini dengan takdir Allah Ta'ala, kita dapat jumpa lagi. Pertemuan tahunan, setahun sekali kena mai. Alhamdulillah dapat kita jumpa, dan mudah-mudahan perjumpaan kita ini Allah Ta'ala curahkan rahmat dan barakah. Mudah-mudahan Allah eratkan kasih sayang kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, Isra dan Mi'raj ini adalah merupakan satu peristiwa besar yang diraihkan oleh orang-orang yang beriman. Dia bukan raya, dia raih. Ramai orang silap. Dia kata raya Idul Fitri, Idul Adha. Apa pasal duk raya kelak, raya Isra Mi'raj, raya Maulid Nabi, raya yang ini bukan raya rahim. Dia lain. Ada orang silap faham kira nak pertama orang datang kita duk raya. Ini tak raya, ini namanya rahim. Ingat, ulang kaji cerita berkaitan dengan Isra dan Mi'raj. Orang Islam apa-apa cerita tentang cerita Nabi dia takkan jemu dengar. Walaupun dah 10 kali dengar ceramah, dia nak dengar lagi pasal cerita Nabi. Kita ni cerita, kita tak jemu nak ulang kaji cerita Nabi. Cerita mampak kita, kan? Jemu kata ada orang nak cerita, kita dah sebang dulu, mak suka lagu ni dulu, pak suka ni, tak jemu. Kita sayang lagi cerita anak-anak cucu kita. Kita dah ambil gambar lama tu, duk tengok, duk ulang cerita, kan? Bini tak tahu kalau tak suka ulang cerita lah pasal bini. Kalau cemui tak suka lah, kalau sayang suka. Maha ingat dah dulu masa kita bapa menikah. Oh kan, orang panggil recall. Kan recall balik pasal duk ulang balik tu pasal sayang. Teringat masa mula-mula kita menikah, kita pergi mana honeymoon tahun ni, Moham tunggu belajar masjid mata, tu ingat mana kan? Moham masuk nasihat ni pun cerita kan, sambil dia lawan juga Moham ni dia ulang apa cerita tu dah teringat. Kan bila dia pun tak ada dia ulang Moham kalau masuk ni, Moham kalau masuk lagu ni kan. Pasal bila sayang ni tuan-tuan dia teringat. Kita selalu cerita orang yang kita sayang. Lepas tu tuan-tuan, cerita Nabi ni bila kita ulang tayang, pasti di sana ada ibrah dan pengajaran yang cukup banyak. Tiap-tiap tahun kita akan jumpa pengajaran demi pengajaran. Di malam ni tuan-tuan, kita nak gali balik beberapa pengajaran daripada Al-Isra wal Mi'raj. Nombor 1 tuan-tuan, Isra Mi'raj ni apa dia? Isra Mi'raj ni kita nak kena tahu apa dia Al-Isra, apa dia Al-Mi'raj. Al-Isra ni dalam bahasa Melayunya perjalanan malam yang dilakukan oleh Nabi SAW pada malam 27 Rajab tahun ke-11 kerasulan Nabi. Dia kurang setahun setengah sebelum Nabi hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Daripada Mekah menuju ke Masjidil Aqsa
naik kenderaan namanya Buraq, yang tu namanya Al-Isra. Al-Mi'raj, perjalanan Nabi naik ke angkasa lepas daripada Masjidil Aqsa di Palestin tu, naik sampailah langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, landing dekat tempat yang namanya Sidratul Muntaha. Itu cerita Al-Isra wal Mi'raj. Pasal apa Isra Mi'raj ni Allah Ta'ala buat kat Nabi? Ada banyak pasal ulama berkaji kan. Pasal apa berlaku Isra Mi'raj? Pasal yang pertama, Allah Ta'ala nak menghiburkan hati Nabi yang sedang sedih dan duka cita. Tahun Isra Mi'raj ni dinamakan sebagai Amul Huzni, tahun sedih. Sedih pasal apa? Nabi kehilangan isteri yang paling Nabi sayang, Khadijah binti Khuwailid. Kita tuan-tuan, bini kita bukanlah sehebat Khadijah. Tumpul kalau bini tak ada, tuan-tuan tak tahulah kita. Saya ni tak pernah berhabaq kat bini I love you my darling, kan? Tapi bila hari tu sekali satu peristiwa, hari raya Aidul Fitri yang kedua, hari raya kedua tu, tiba-tiba ke masjid subuh tu bini kata, abang, saya ni gugup. Masa tu dia mengandung kan. Dah abang cepat masjid. Dia gerak-gerak saya tu lompat masjid, masuk subuh. Tapi masjid dah sembahyang rumah tu, masuk subuh terus sembahyang. Cepat angkat dia buat ni, masuk dalam kereta. Saya bawa kereta macam ambulans. Tengok dia duduk ke puncak. Kan darah pula banyak dengan kita tengok darah Allah. Kita sepak je kemas tengok bini darah ni, kita ada panik. Sampai hospital tu tuan-tuan, isteri saya pengsan. Bila tengok bini pengsan ni, Allahu Akbar tuan-tuan. Saya panggil orang yang dekat buat dekat kecemasan. Saya kata, mai tolong cepat, bini saya pengsan. Tak apa Ustaz, tak apa. Nanti kat bini kan bakat tu tak bawa sekalian. Angkat. Tuan-tuan, bini pengsan panik. Kita baru pengsan. Saya duduk depan tu tunggu punya lama sampai kawan tu keluar. Ustaz, isteri Ustaz selamat dah. Tapi anak tak boleh selamat kan. Hukum pengsan. Tuan-tuan, Allah Akbar. Saya tu duduk bayang berdoa, ya Allah selamatkan bini aku, selamat. Lupa nak doa selamat anak aku. Tuan-tuan, pasal tu tak ada lah tergaya je beringat memang gugur kan. Dalam cerita gugur, tuan-tuan pernah peristiwa gugur ni pernah kan. Bila nak cerita masa tu kita cemas, panik. Pasal apa? Tu bini pengsan. Bayangkan satu ketika bini yang kita sayang ni akhirnya tinggal kita. Saya duduk kadang-kadang bukanlah melawak sepak dengan bini. Sayang lain. Saya jaga anak-anak kita ada elok-elok lepas abang mati ni kan. Saya besar tu, dia tutup mulut dia. Tutup. Dia tak abang jangan duk cakap ke tu. Saya mati dulu, abang kemudian punya sayang. Bukan. Saya kata kalau sayang mati dulu, abang nikah lain, nikah pilah. Lepas saya mati tak apa, nak nikah dua, tiga. Allah. Tuan-tuan, kita dengan bini kita kadang-kadang kita pun tak tahu ke mana baik bini kita kan. Tapi ya kita dah pastilah mana-mana orang yang bila bini mati sedih tak tahu nak cerita. Makan pun tak apa lalu mengatakan anak. Cuma anak sedih, dia tengok pak dah teriak 3-4 hari, dia bawa jalan pergi kedai kopi, jana lawa sekali. Pak nak teriak ke, dia tengok-tengok ayah dia boleh gaji. Dia teriak 7 hari, lepas tu ayah mata hilang. Ayah mata hilang, ayah liok pula mahu. Itu banyak kita. Tapi nak mereka cerita sedih, tuan-tuan. Orang yang hebat kan, yang paling kuat sokong Nabi Khadijah ni kan. Kemudian yang kedua, pakcik Nabi pula meninggal. Pakcik Nabi hak jadi pok angkat Nabi, ada belah Nabi sejak daripada Nabi umur 9 tahun.
Dia lah yang tulang belakang, walaupun dia tak masuk Islam, tapi dia kata ke orang-orang musyrikin Quraisy, siapa nak sentuh Muhammad langkah mayat aku. Tuan tu jangan siapa kacau. Dia bagi amaran ke Abu Lahab. Abu Lahab adik dia, hang Lahab jangan duk kacau anak aku. Kan Nabi kata masa ada pakcik dia Abu Talib, orang tak berani situ. Orang maki kau jauh kan. Dia maki-maki, tapi nak pergi tombokkan, nak pergi tarik tak boleh. Tapi lepas daripada Abu Talib mati ni, mereka ni tuan-tuan ambil tu, mereka sembelih ambil unta tu, mereka ambil perut unta tu, pergi terlengkup. Nabi tengok duk sembahyang, mereka bersuara. Mereka buat macam-macam. Tak sedih, tak sedih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang lepas tu Nabi Muhammad pergi ceramah di Taif. Sampai sana orang Taif tengah Nabi dengan batu. Saya tuan-tuan kampung bukit ni saya duduk mai tak pernah ke orang Tegalung. Yang saya apa kat anak saya kampung bukit ni antara tempat yang apa mai yang mesti balik kenyang. Tidak tuan-tuan. Saya setiap malam duduk ceramah lepas susut setiap malam. Setiap malam makan tuan-tuan. Ada satu tempat mula-mula Isra' Mi'raj saya pergi ceramah di Sabak Pernah. Saya ceramah Sabak Pernah. Saya pergi tuan-tuan minggu pagi sebelum balik ni kan. Dia pun kata, Ustaz kami daripada pagi tadi gotong royong sembelih kami. Ni nak jamu Ustaz. Sembelih kami. Mau Ustaz tak makan kecil hati tuan-tuan. Kita makan pergi supaya orang nak makan kami tak mau tu kan. Tapi makanlah kita orang cik hati kita ada bersambut tuan-tuan. Mana ada orang Tegalung dari kami kau Ustaz tak lah. Ambil kepala kami pong mana Ustaz dah tengah sama aku terpajak tuan-tuan. Tak buat tanduk kami tak lah. Nabi Muhammad SAW kena Tegalung. Dia pun ambil batu balik ni bengkok dakwah dan sebagainya. Itulah cabaran dalam dakwah Nabi Muhammad SAW. Sebab itu Isra' Mi'raj ni Allah bawa Nabi jalan. Ulama sebut litasliyati fu'adin Nabi. Sebab nak bagi Nabi terhibur. Jalan yang rupanya tuan-tuan terhibur. Saya ini 2 hari ni tuan-tuan balik ke dah malam saya jalan ke anak main ceramah kata. Siang saya bawa anak menantu cucu cicit semua bawa ke. Kemarin saya bawa mereka di jalan Peling. Di suara-suara pasal Peling panas. Mari bawa pergi Kuala Peling, pergi Kampung Wan. Lagi apa nak pergi tahun lari. Mu nak pergi Empangan Timur Tasujung. Mu nak pergi naik puncak Wang Keliat baju. Oh nak pasal bila jalan ni tuan-tuan bini kita syok. Abang nak pergi tengok Wang Keliat. Jom Wang Keliat dengan abang bawa. Tak ada buruk, kita ada kereta, ni kereta apa tuan-tuan? Kereta saya nama kereta apa? Lupa Starlet, lupa orang tuan-tuan kan. Kita tak ada buruk, kita ada Starlet. Nah bukit tuan-tuan sebab tak. Jadi anak-anak nak pergi tengok ni pula. Nak pergi tengok puncak gunung terai. Jom, saya pagi dia bawa tak mandi bawa naik dah. Kereta tu dia takut jam satu, saya pun tak lupa komputer dan naik atas. Takut pipi atas tu kita pun saya kita naik lebar kan. Bawa jalan ni ceria. Kalau kan duduk atas tu ambil gambar. Lepas tu makan aiskrim strawberry. Saya pergi beli pokok strawberry, ada 4 pokok tadi. Duk pergi siapa dengan token. Buah situ tak boleh makan ni gambar dia kata si kering. Dia kata sini kering tak buah tak apa elok. Lepas tu situ cabaran buruk banyak. Kadang-kadang dia bangun nak import nak jual buah strawberry turun sekawan apa ya. Dia kata abang dia kata pagar bagi penuh lah. Pagar saya suka tanam pokok. Di sana saya lepas pencin saya buat pagar. Beli besi Y tu tuan-tuan dengan dawan. Saya buat skokop. Boleh 20 kaki, 20 kali 30 kaki, buat ni 10 kaki. Duk, dalam tu duk tengok petang-petang tengok pokok. Ada pokok tin, ada pokok apple saya tanam pokok.
Saya beli buah apple, waktu buka-buka ada akak. Saya pun pergi semai. Duk tunggu buah, tak tahu bila mati dulu kan, tak tahu. Kan, dia tengok apa kat cucu ni pokok apple ada makan. Saya beli satu pokok tuan-tuan, raspberry. Raspberry tu nak buah kan. Raspberry tu dia kata boleh makan insya-Allah kan. Mulberry pada raspberry pada. Tapi saya buat sakap besar. Sebab apa? Monyet duk main. Tapi yang kata monyet ni tuan-tuan, saya panggap tak boleh masuk. Saya balik main dia pindah ke rumah saya. Kata nak tahu monyet jangan main tuan-tuan. Kan? Dia anak telefon duduk sana, dia kata, ayah kan? Dia kata apa monyet masuk lubang dah. Ya Allah, kita tak pergi kacau pokok dia masuk lubang. Kata monyet, Allah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tuan-tuan, nak cerita bawa jalan ni seronok kan. Dia duduk sembang dengan orang lain, duduk pergi makan, saya pergi sembang dengan orang yang toke strawberry ni di bawah. Jalan ni buat dia rasa turun pergi, dia duduk buat baca apa-apa, saya duduk pergi sembang dengan channel nak tanam pokok semua. Tuan agak seronok. Jadi tuan-tuan, kita kena hiburkan hati jalan. Ibu-ibu kalau suami nak bawa jalan syok, nak kapal terbang di mana? Di Turki Zat. Ni di mana? Di Kosnom. Jadilah tuan-tuan, orang perempuan ni kalau dia cemui, ajak nak putus pindah pun hebat dah. Jalan. Dia tawak keliling nak, tadi sakit lutut. Kita boleh lepas kat nak, kita sakit kepala tunggu je. Kan? Sebab apa? Jalan ni menghiburkan hati. Baik, yang kedua pasal apa Isra' Mi'rajnya Allah buat kat Nabi. Pasal nak uji keimanan manusia. Siapa nak percaya dengan cerita Quran? Siapa nak percaya dengan cerita Nabi? Tuan-tuan, Allah test. Bahkan nak sebut Isra' Mi'raj ni cerita yang sangat pelik. Orang Allah kata impossible. Mana boleh zaman tu orang duk naik unta, tiba-tiba Nabi Muhammad pergi satu tempat 1,300 km daripada Mekah nak sampai Fajr Asar 1,300. Dalam satu malam pergi balik. Ya, pergi balik tak logik. Zaman tu awak kata impossible. Lepas naik ke langit satu malam turun balik. Lagi tak logik. Dua benda pelik kan. Inilah test keimanan. Yang cerita ni, kisah ni Nabi, takkan apa tak percayakan Nabi. Bukan takkan Nabi cerita, Quran cerita. Lepas tu tuan-tuan jumpa dalam Quran Suratul Isra'. Suratul Isra' Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah. Allah mulakan cerita Isra' ni dengan subhana, maha suci. Tuan-tuan duk mengaji dengan guru duk ajak kita sifat 20 kan. Kita wajib beriktikad Tuhan kita itu ada. Kan? Ada tu wujud. Dan bersifat ia dengan sifat-sifat kamalan, kesempurnaan. Kan? Wujud qidam baqa. Kan? Macam cara kita duk belajar cara kaedah tutup guru mengajar je beza ilmu lebih kurang. Tauhid nak beza tak mana nak iktikad Tuhan ada, sifat Tuhan tu sifat apa? Cuma cara. Setengah orang tua tuan-tuan, dia kata Tuhan itu sifatnya berkata. Ustaz kata Tuhan tu sifat dia berkata. Marah gaduh apa dengan ber. Dan Tuhan tu sifat dia pendengar. Kan? Cikgu kata mana mendengar. Tuhan tu pendengar, bukan pendengar. Kelihatan daripada kelihatan pendengar mana kan? Mana sifat, mana fi'il. Dalam bahasa Melayu ni, kalau pen itu sifat, men itu fi'il.
Mana tu? Orang dulu dia belajar dah dengar tu fi'il, man itu sifat. Orang kan duduk gaduh dia. Saya pernah dengar pada saya kata yang setiap faham Tuhan tu kalau apa cakap dia dengar. Kan? Apa sembang bisik pun dia dengar. Itu kira akidah tu kan. Apa nak kata dia pendengar ke, pendengar ke, mendengar ke, ikut kan. Cuma orang ngaji dia ikut kaedah guru dia kan. Sini orang ngaji dengan guru je salah. Saya kata apa? Perkaman. Pendengar kan cakap pen. Sebab apa dia kata pendengar? Sebab orang dulu tuan-tuan, gaya bahasa dulu dengan Allah tak apa sama. Orang dulu bahasa kita dipengaruhi oleh orang Patani kan. Pendengar kan, pendengar bahasa pen dia tak sebut pen. Kan kita baca Melayu moden ni dia mesti ada pen, dia tak ada pen. Tapi ada yang tak ada n. Pelawat tak ada n, pelawat tak ada pelawat. Kan? Dia ada pe kan. Jadi nak mana sifat, mana kata sifat, mana kata perbuatan fi'il. Itu yang tepat khilaf kan. Saya dah mengajar sana kata kat muslimat baca mengaji. Kita lama dah baca mengaji. Saya buka kuliah doa di Sijangkang tu, ajak kita penawar bagi hati 250 orang naik. Paling ramai kita nak tinggal pun Allah tak gamak. Orang lelaki-lelaki 100, perempuan 150. Ngaji kita lama. Kita penawar bagi hati. Hebat, saya suruh beli seorang satu. Ada tak muslimat akan belah kat Kuala Selangor, mereka mengaji kitab ni lah. Akidah sifat 20 ni. Macam-macam ibu apa nak mengaji apa kan. Ada kitab kita pakai beli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah ni bersifat dengan sifat kesempurnaan. Sebab tu subhanallah, kita mensucikan Allah daripada semua kekurangan. Kan dalam surah Yasin, subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maha suci Allah yang di dalam genggaman dia segala kerajaan. Malakut tu ada terjemah bacaan, ada terjemah alam-alam, malakutnya alam-alam lain. Dia kata alam-alam, alam malaikat, alam kita, alam tu malakut ada tak? Kata terjemah macam-macam. Semua tu milik Allah. Allah yang punya. Jadi apa payah tuan-tuan? Dunia milik Allah. Allah nak bagi Nabi pergi tengok dunia milik dia, apa payah? Alam planet pun dia punya, langit dia punya, kenderaan dia punya, Nabi Muhammad pun dia punya. Dia nak hantar Nabi pergi tengok, cukup pun dapat. Orang beriman kata senang. Allah Ta'ala tu kun fayakun. Kan kita baca Yasin, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah Ta'ala ni kudrah iradah dia, kehendak dia, kalau dia kata jadi. Tanda bukan kata cerita Nabi ni kita mudah beriman bila kita fikir dengan nas dan akal kan, gabung kita mudah beriman. Jadi cerita lain pun kadang-kadang ada cerita wali Allah Ta'ala dalam Quran. Ada satu cerita yang pelik, kisah seorang wali Allah yang bawa Singgasana Balqis ke Mata. Cerita ni kalau orang fikir logik akan taubat tak logik. Kan Nabi Allah Sulaiman ni bila Balqis menghadap dia nak buat satu kejutan kat Balqis ni. Balqis ni raja negeri Sabak. Sabak tu tuan-tuan di Yaman. Dia adalah permaisuri ataupun dia panggil raja perempuan. Dia tak nikahi. Akhirnya dia menikah dengan Nabi Sulaiman. Dia bawa angkatan dia main nak menghadap Nabi Sulaiman nak bincang. Bila nak bincang, Nabi Sulaiman kata, aku nak buat satu kejutan dekat Balqis ni. Siapa di antara kamu hai orang besar, aku boleh pergi ambil istana dia main tutup istana dia sebelah. Sebelah istana dia ni. Dia keluar daripada tempat dia, sampai terkejut istana dia ada tak ni.
Kan? Tuan-tuan, makin Ifrit kata kami boleh angkat. Sebelum tuanku bangkit dan duduk, kami boleh angkat. Boleh orang. Ifrit kata saya kami ambil. Tuanku duduk ni, tuanku bangkit tak kira lah. Kami tak perlu. Tiba-tiba Allah Ta'ala sebut wa qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab. Makin satu orang Tok Wali ada ilmu daripada kitab. Dia katakan Nabi Sulaiman, ana atika bi qabla an yabtadda ilaika tarfu. Saya boleh bawa sekelip mata, boleh bawa bapak anak saya boleh. Itu orang cerita Tok Wali ni tuan-tuan. Ada dalam Quran sekelip mata. Orang kita dulu ada cerita Tok Wali, dia berjalan atas ayam kan, orang tengok lampas orang sana. Tempat saya dulu ada satu orang Tok Wali, orang panggil Tok Syekh Abdullah. Orang bercerita pelik dia ni, dia keluar jalan kaki nak pergi masjid, belah dia bukan kampung kami anu atas pada telaga batu. Dia ada jalan kaki nak pergi masjid tu, orang ajak nak mutu tak mau. Dia nak keluar jalan kaki orang nak tak mau. Kawan ni kopi sampai masjid, ada dalam masjid tu. Dia pun hebat. Pernah ada dia kan, macam mana cerita tak tahu. Tapi dia kata tadi aku ajak dia depan pondok dah. Pondok dulu pondok dekat patah tepi kan, pondok lama. Tapi dia dulu pondok kecil. Tahu kan tuan-tuan, saya pernah sembang dengan Tok Wali tu. Tapi saya salah sembang. Saya pun budak lagi masa tak pergi Mesir, pergi sembang dengan dia. Pergi salam dengan dia. Dia ni setiap pagi kerja dia duduk cuci jalan. Cuci jalan. Mana-mana malam tu pelepah nyung kau jatuh, dia pergi tarik. Mana-mana ayam jagung, dia pergi buang ayam. Kita dah gelar kan, kita orang kampung tak tahu. Rupanya ni betul tanda keimanan. Sebab jumpalah hadis Nabi kata apa? Iman ni salah satu tanda dia, imatatul adha 'anil tariq. Orang ada iman, dia tak boleh tengok gangguan pada orang di jalan. Tuan-tuan nak tahu tuan-tuan ada iman, senang aja. Tuan-tuan tengok lori, tuan-tuan beri, dia ambil buat. Kan? Tuan-tuan tengok tiba-tiba ada anjing mampu duduk di tengah jalan. Tuan-tuan jangan pergi belum bagi hancur. Tuan-tuan pergi ambil cangkul, kapal, tak tepi jalan. Baru tanda iman. Ni kita pergi duduk maki anjing ni mampu tengah jalan. Bagi mampu tengah jalan. Kerana lori belum malam. Jadi kita takut orang lain pergi belum, kita berhenti. Ambil plastik, tarik ekor dia tu, pergi korek tu, tak. Ada orang melawak itu. Tak ada kan? Dia duduk maki. Dia kata babi ni mampu tengah jalan. Dan memang dia mampu dah. Tuan-tuan jumpa ulak tedung mati. Tuan-tuan nampak apa? Berhenti. Dia dah tarik sebab ni kalau orang belong ni kan. Tapi lah ketiak lah kau mana pun nak bagi tak kena kau. Tu tak ada keimanan. Ada buat tu. Kita mengaji baru kita tahu. Oi, patutlah kau ni orang panggil Tok Wali. Kita ayat tetap takung tu sampai apa kereta orang dah masuk lubang, kita buat tak tahu. Kita tahu ada lubang tak dia pakai Nabi api kat depan. Astagfirullahalazim. Kata saya pun bisalah dia berhenti ya. Bila kita main sembang ni dia duduk berhenti, dia duduk buat barang tadi, duduk buat rumput apa semua kan. Dia duduk tu, dia tengok dia. Dia tak cakap. Siapa kata minta saya panggil, kita bagi Tok Guru ada kan. Tok Guru ni nak minta doa lah bagi saya ni boleh mengaji, saya nak pergi mengaji Mesir ni. Dia marah kat saya. Dia kata apa? Pasal apa lebih suruh orang minta doa? Allah tak minta tu hingga Allah Ta'ala. Saya pun waktu saya dengar suara dia, kawan-kawan kata dia jangan semangat itu, dia mau semangat. Dia marah kata dia. Kita ni dia kata doa minta terus hingga Allah Ta'ala. Saya minta suruh orang doa kat kita. Saya pun anggap tu salah balik. Kata tu saya dengar suara dia sekali. Tapi cerita karamah dia tu pelik tu banyak kali ya. Banyak kali ya tentang orang cerita.
Allahumma salli ala sayyidina. Itu cerita wali-wali. Tapi tuan-tuan jaga-jagalah, jangan over. Sampai semua orang kita pun wali. Wali-wali ni tuan-tuan karamah dia tak cerita kat orang. Tapi ya Allah cerita dalam Quran tu nak amalkan kita. Kalau Allah nak bagi kun fayakun, tu wali pun boleh bawa istana. Bawa istana ni boleh, oh tuan-tuan. Kalau bawa kereta tak apa lagi. Tak apa, Raja Sulaiman saya bawa kuda dia main. Boleh je. Istana sehingga sana Balqis bawa main. Sekali mata sebelah tak. Dia bawa mana? Dia akan tabak tak boleh. Kapal terbang tak ada helikopter. Lepas tu nak angkat istilah sana ni. Kalau fikir sampai keluar, engineer juruterap tak ada fikir. Dibawa sampai Balqis tu main-main terkejut. Dia nampak macam istana dia, tapi Nabi Sulaiman renovate sikit. Dia tukar cat. Dia tukar cat bagi mereka kan. Dia main tengok macam istana aku, tapi dia masuk. Bila masuk, perempuan Nabi Sulaiman tukar marmar. Marmar dalam istana tu jadi macam ayat. Sampai Balqis masuk-masuk ni, dia ingat ayat, dia tarik kain dia. Kata cerita. Kan? Kisah Nabi Sulaiman dengan Balqis terkejut dah. Lepas tu barulah sembang-sembang. Akhirnya dia masuk Islam dan menikah dengan Nabi Sulaiman. Istana pada sini lah, tak ada boleh. Kan kata cerita. Allah Ta'ala ni kun fayakun, tu satu. Kemudian yang ketiga, pasal buat Isra' Mi'raj berlaku. Pasal nak bagi keperluan semayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa tuan-tuan semayang ni kena pergi ambil di atas, tak ambil di bawah. Ibadah kita umat Islam ni tuan-tuan harus semua ambil di bawah. Malaikat Jibril waktu puasa, malaikat Jibril turun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Orang yang beriman difardukan kepada kamu puasa dalam bulan Ramadan sama seperti mana puasa pernah difardukan pada umat yang terdahulu. Qisas, hukum wuduk semua betul bawah. Zakat betul, tapi semayang kena naik ambil di atas waktu turun bawah. Nak menggambarkan kepada kita tuan-tuan ketinggian ibadat semayang dibandingkan dengan ibadat yang lain. Tuan-tuan, asal-asalnya Nabi Muhammad ni tuan-tuan diterima semayang ni Allah tes bagi 50 dulu. Nak ambil Muhammad 50 waktu pun suruh umat kamu semayang. Nabi Muhammad ni tuan-tuan terima, tapi hati dia tu sedih. Sebab dia fikir ni umat aku ni saat lagi ni 50 waktu ni dia buat balok lihat pakai tas semayang banyak tinggal dosa ramai. Nabi duduk semayang lah. Turun langit yang ke-6 jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa tanya, Muhammad, berapa? Ya Allah bagi berapa waktu? Nabi Muhammad kata 50. Allah kata Nabi Musa, irja' ila rabbika wasalhu takhfif. Balik jumpa dengan Allah, minta korban. Umat kamu memang tak boleh buatnya. Kata pasal apa? Nabi pergi dengar cakap Nabi Musa. Allah tak bagi terus 5 waktu terus balik tak. Allah bagi satu dia macam episod, kena turun main jumpa Nabi Musa, naik balik dengar nasihat Nabi Musa. Nak amalkan kita apa tuan-tuan? Itulah Islam, ada syura. Itulah Islam, pemimpin tertinggi kena dengar nasihat kalau betul. Walaupun orang bawah. Nabi Musa ni tuan-tuan, dia Rasul juga, ulul azmi juga, tapi ranking dia bawah pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketua segala Rasul, tapi Nabi Muhammad terima nasihat daripada Nabi Musa. Betul, agama Islam ni tuan-tuan dibina di atas dasar nasihat menasihati. Ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat menasihati. Itu asal dia pasal apa Nabi Muhammad diterima
nasihat daripada Nabi Musa. Kita tak tahu bila orang nasihat kita terima. Bini kata, abang happy lah masjid, abang tu tua dah, awak balok lihat lagi, tak mau pergi masjid pergi. Terima lah kata. Marah lah. Mu'ah pandai lah, awak mu'ah baik sangat. Ada seorang pelai dengan Tok Imam, pasal Tok Imam nasihat dia. Pakcik, saya nak cakap pun tak kenal, tapi kena cakap jugalah. Saya ni duk tengok pakcik lah, mohon dah tak main masjid. Kan? Awak pakcik demam ke? Sakit je? Saya tak mau main masjid. Saya main lah masjid, pakcik masjid kita ni kuih lueh. Tapi orang kuih mati, kuih lueh, orang kuih mati kan. Jadi kuih sepin juga nampak kan? Kuih korang. Pakcik main lah. Apa dah kata-kata imam? Tok Imam jangan duk kacau tepi kain saya. Tok Imam nak warak-warak tu, saya kacau saya. Apa? Tok Imam baik sangat. Mau kata Imam. Ada orang lagi tu tak boleh terima nasihat. Kan? Allahu Akbar tuan-tuan. Padahal kita salah betul-betul. Tak boleh terima nasihat. Pasal rasa kita hebat, ego. Tuan-tuan, Nabi Muhammad begitu alim. Nabi Muhammad warak, Nabi Muhammad pandai. Nabi Muhammad ni tak ada orang cerdik kepala. Lepas tu wajib kita beriktikad Nabi Muhammad ni fatana. Apa makna fatana? Cerdik. Kalau ikut cerdik dia tak payah terima nasihat, tak mana. Tapi tak. Nabi Muhammad ni kata tak pernah dia panggil sahabat, wahai para sahabat, apa pandangan kamu? Orang Khandaq tu dia terima walaupun pandangan Gali Parit tu dibagi oleh Salman Al-Farisi, orang Parsi bukan Arab tu. Salman ni bila nak mula-mula Nabi kata, siapa nak bagi pandangan ni tentera musyrikin nak pergi serang Madinah ni? Sahabat kata kita berkumpul dalam Madinah. Ada kata kita keluar pergi tunggu tengah jalan. Okey. Salman kata saya bagi cadangan lain mulia. Boleh silakan. Kami orang Parsi ni kalau nak berkubu, kalau kita tak ramai mana kita berkubu, kita kena gali parit tengah jalan. Supaya tentera musuh tu dia tak boleh lompat dengan kuda. Jadi dia kena break situ. Kita duduk jamking, kita panah. Dulu parit mana ada ayam tuan-tuan, dia boleh turun. Kena pun gali bagi dalam. Nak gali parit di Madinah ni tak logik pada kat batu. Tapi Nabi kata, ini pandangan yang baik. Orang Parsi gali parit kat Parsi senang. Gali parit kat Madinah tu tak senang, batu. Kalau kita kata, hang ni, awak ingat Parsi ya? Kalau kita ingat, awak ingat tupak hang ke? Ni anda tengok ke batu. Nabi kata, okey, sahabat-sahabat lain macam mana? Pandangan ni setuju? Setuju? Setuju, jom. Jom kita pergi gali. Jom kita pergi gali, tuan-tuan. Nukui pun tak cukup, tapi Nabi pak. Itu barakahnya tuan-tuan, taat kat Nabi. Nabi, syurah. Nabi nak abang dia boleh banyak cadangan yang tak ada tanya oleh sahabat. Nabi tuan-tuan dia pakar strategi perang. Tapi dia tanya sebab nak ajak kat kita nasihat. Lepas tu tuan-tuan amalkan. Pak kita tajuk kita pada ni tazkirah Isra Mi'raj buat kita. Kalau bini nasihat terimalah, abang ni hidup pening kepala. Pi jumpa doktor, mohon biar aku mampu sebab bini semua jumpa doktor pun marah kat bini. Bini kata saya sayang ke abang tu pening, tak darah tinggi apa. Kan? Ya, kita kadang-kadang susah nak terima nasihat. Satu hari ni nak marah kat kita dia apa tuan-tuan? Isap rokok tak mau tinggal. Sampai tua pohang ni bila nak tinggal rokok, terimalah nasihat. Dia ada busuk lama ada sebelah kita. Awak tak sayang kat aku ke? Buat dalih pula. Bini tu dia busuk, kita isap rokok. Dan dia busuk, tapi
Bila kita kata awak tak sayang, sayang kan. Masalah tenang. Dia orang buat. Aku semua. Tidak. Ada. Dia tak mau. Kalau saya mengajak muslimat, saya tahu. Kami tak mau Ustaz. Duit habis banyak, busuk pula. Berubah habis baju besar. Baju habis berubah. Kami tegur tak mau nak. Ya. Dengar kan, bini kita sayang kat kita. Satu lagi bini kita ni hanya baju melecak. Kita suka teh tarik. Oh, tuan-tuan. Saya ni di rumah tak minum teh tarik, tak ada. Di kedai. Waktu pergi tak ada dia kita minum lagi juga. Kata-kata. Kadang-kadang pergi masjid, surah depan jamu lah. Dia rumah. Abang tu bonda dah. Ya, sayang abang tu. Sayang abang. Okey. Kopi pahit tak ada gula sayang nak. Kita ada orang kopi pahit tak ada gula. Pasal apa? Pasal dengar nasihat ini dia sayang kat kita. Dia main-main abang nak kopi kan? Nak gula tak mau. Saya main ikut nasihat doktor. Oh kan. Tuan-tuan, jangan kopi pahit tak ada. Kopi pahit ni bagus tuan-tuan. Di ujung bawa rasa manis. Ya, saya minum kopi pahit kawan-kawan kan. Saya kata pergi cek doktor bonda. Model ni atas orang kan. Bila-bila boleh senang. Tuan-tuan kan. Dia tarik. Allahu Akbar. Dia tarik ni dulu kenal. Tak minum dah. Tak minum dah ada rumah. Kalau dah pergi suruh dia petuang, minum dah juga. Tuan-tuan kan. Allahu Akbar. Dengar nasihat ini. Makan dengan Allahu Akbar. Dah baik. Bahawa masalah ada Sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad asal dia tuan-tuan 50 waktu buat tahun. Pahala Allah kekalkan. Daripada 50 tu Allah bagi diskaun tinggal 5 pahala tetap 50. Cuma baru ni ada satu cerita viral. Satu orang Bangladesh ni dia tanya dia, semayang zuhur berapa rakaat? Dia jawab 12. Dia buat pakat 2 gelap kata. Sini saya nak tanya, zuhur semayang berapa rakaat? Berapa? 4 kan? Pakcik 8. Makcik berapa? Dia orang muda dia 4 ya. Pakcik dia orang tua 8. Makcik? Betul, guru dia 12. Pasal dia tahu penting budak-budak ni. Boleh kan semayang zuhur sampai 4 mazhab ni? Ada mazhab 4, ada mazhab 8, ada mazhab 12, ada mazhab 2. Ada mazhab satu lagi tak pakai guna, tak ada rakaat. Mana betul itu tuan? Hampak pun betul. Hampak ni pasal apa? Patu saja. Orang muda memang dia buat patu ya. Tu guru pasal apa jadi 12? Dia buat muakkad tak muakkad dia buat 2 rakaat 4 sebelum qabliyah 4 rakaat apa tu ba'diyah 2 rakaat 4 kan. Orang sebab orang mazhab Hanafi dia buat semua. Kita mazhab Malasi bapa ya. Awak tanya banyak orang Malaysia mazhab apa? Malasi ya. Kan. Ahlul Malasi 4 rakaat. Tuan-tuan, Nabi Muhammad ni dia tak risau tentang dia tak boleh buat. Dia 50 biasa. Nabi Muhammad dia mulai tuan-tuan. Tiap-tiap hari Nabi Muhammad buat berapa kali? Dia buat 11 rakaat 8, 4 kali kan. Dan tiap-tiap rakaat dia baca panjang. Nabi Muhammad ni semayang malam bengkok kaki. Macam kita agaklah ada bengkok kaki pasal gaut. Ya, saya semalam tuan-tuan duk puasa pasal semalam lepas ceramah Mak Tafi Ustaz Husin tu. Saya ceramah malam 2 Maghrib di Masjid Al-Madini. Pukul 9.45 di Mak Tafi Ustaz Husin lah. Habis ceramah dia pajak makan kocok udang. Udang punya besar. Ada 2 ekor di balik ni. Ada udang di balik kocok. Ada udang. Saya pun makan.
Tak dapat makan tu rasa penyut. Saya kata ni rasa-rasa ada kau ni Ustaz ni kan. Rasa tak tahu, tak pernah pijak rokok, tapi rasa lain macam kaki penyut kan. Dia tanda ada tanda. Kalau tanda, kalau makin semayang tu Allah pasal, jadi semayang dia pasal ni kan. Kena nak makin tu kena ambil side corner lagi kan pasal. Nabi Muhammad bekak kaki pasal pasal qiyamul lail lama. Kita buka kaki pasal kau tuan-tuan tua. Baik, jadi balik cerita tadi. Pasal apa Isra' Mi'raj ni Allah sebut lailan malam. Awak tak buat siap? Isra' Mi'raj ni buat malam pasal apa tuan-tuan? Yang ni lah nak abang dia. Yang pertama sekali, malam ni tuan-tuan bagi orang beriman tak serupa dengan malam bagi orang yang kafir. Orang kafir malam ni apa? Dia pergi disko. Dia makan, dia merayau, dia pergi tak tahu, dia tak tahu guna. Malam bagi orang beriman adalah malam ni yang pertama dia guna untuk munajat dengan Allah Ta'ala. Bila siang dia cari makan, wa ja'alna an-nahara ma'asha. Allah kata aku jadikan siang tu apa carilah makan untuk mencari kehidupan. Dia baca kebun kedah pergi malam balik. Wa ja'alna al-laila libasa. Malam tu kami jadikan pakaian gelap tutup. Orang beriman maghrib ada di masjid, Aisyah ada di masjid. Malam ni tuan-tuan aktiviti dekat dengan Tuhan. Balik rumah, tuan-tuan makan dengan anak bini, tidur awal. Nabi tuan-tuan dia larang sahabat Nabi sembang lepas Aisyah. Na'an Nabi SAW anin naum qabla al-isya wal kalam ba'da al-isya. Sahabat Nabi kata apa? Nabi larang kami tidur selepas maghrib. Maghrib jangan tidur. Tuan-tuan kalau tidur lepas maghrib, tanda tuan-tuan ada kecil manis. Kan? Kalau pergi kat doktor ni, dia tanya kita, jangan marah kat dia. Pakcik mengantuk lepas maghrib. Selalu lepas maghrib mengantuk sangat kecil manis. Tak ada cek darah, tuan-tuan. Kalau mengantuk lepas subuh, ngantuk sangat, tak boleh buka mata, basuh kepala, ngantuk sangat, itu tanda kolesterol tinggi. Itu orang panggil simptom. Tapi kalau pakcik dua-dua, pas subuh pun ngantuk, pas maghrib pun ngantuk, pas zuhur pun ngantuk, lepas isyak tak ngantuk, itu baru lihat. Jangan nak lihat. Hai, tuan-tuan ada tahu tak? Time orang lena dia jaga. Keluar main orang panggil orang ni. Keluar kan. Keluar main. Kelawak malam. Dia duduk depan rumah, tak ada lena ustaz. Lena, tak lena kuasa ceramah pakcik lena lah. Tak boleh lena Allah. Khutbah Jumaat dia lena keroh. Tenggelam speaker tu imam. Keroh. Lepas tu duduk pergi. Abang kata imam saya malam tak apa boleh lena. Hambus tak boleh lena. Orang baru lihat ni tuan-tuan. Nabi larang para sahabat, maghrib jangan duduk tidur. Maghrib duduk masjid. Sahabat Nabi kalau mengantuk, Nabi suruh tukar. Duduk belah sini, makin duduk belah sana kan. Lagi dia duduk baca Al-Quran, mengantuk pula, pergi duduk belah. Pergi belah kan tukar jalan. Kita ada tuan-tuan, daripada maghrib ke Isya sampai jam, jangan sampai kacau jam. Kau pun nak sana, pun nak dengar. Pakcik dengan marah pula kan. Kita akan cakap ada kan. Pakcik tiap tu pasal semua tak apa kan. Ni pasal nak lena kan. Dia kira tiap sini dia untuk dia lena. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi larang para sahabat sembang lepas Isya. Balik masjid pada kawai tidur. Sebelum tidur bacalah suratul Mulk. Sebelum tidur baca 4 qul. Zikir, tidur makin awal. Makin awal tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran kisah orang dekat dengan Allah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun.
lengganglah lambung mereka daripada tempat tidur. Ni orang hamba Allah yang bertakwa. Sifat orang ahli syurga, tatajafa junubuhum. Kita dah dengar lah ayat ni. Macam pernah dengar? Bisa dengar tak? Siapa tak nak dengar, tak main masjid hari Jumaat. Kalau dia kata tak pernah dengar azan, satu malam pakcik tu jenis tak main masjid pergi Jumaat. Kata imam mesti baca surah Sajdah. Orang yang bertakwa, sifatnya lenggang lambung dia daripada tempat tidur pagi makin awal. Nama yad'una rabbahum, pakai awal ambil wudu. Qiyamul lail, doa. Nadi ayat mata khaufan takut. Ni ya Allah ampunkan dosa, ayat mata mamu. Bila kita ayat mata mamu ni bimbul. Makcik selalu pandang ayat mata dengan pakcik lawa aja kata nak nikah tu. Payah lah makcik, waktu tak pakai. Kadang-kadang makcik suruh beli apa, tak mau beli, ajak pergi pasal hati teriak seorang-seorang. Ibu kan? Pasal hati teriak kan? Anak tak balik, pasal hati teriak. Contoh hari tu kita sensitif. Kan? Ni yang teriak tengah malam ni pasal takut. Kalau aku mati, aku mana lah bobok. Aku mana seksa bobok. Ya Allah, ampunkan dosa, teriak mamu. Mana-mana mata yang pernah teriak ayat mata mamu takut Allah, mata tu takkan disentuh oleh api neraka. Nabi kata walaupun ayat mata tu dia jadi taik mata besar, mata lalat. Sebab tu teriak. Sayyidina Abdullah bin Abbas tuan-tuan. Abdullah bin Abbas dia mata kabuk pasal duk teriak malam. Mata ini kabuk. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bila Nabi sakit, Nabi doa ke isteri dia Aisyah, anak Sayyidina Abu Bakar. Isu ni abang ni tak larat jadi imam, abang nak suruh lah ayah jadi imam kan. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha kata ayah suruh, dia kata abang suruh balik lah. Pasal apa tak mau bagi ayah? Ya saja Nabi bijak dengan isteri dia. Aisyah duk picit dia duk sakit kan. Esok ni abang tak larat dah nak jadi imam, suruh ayah. Ayah suruh balik lah. Pasal apa? Ayah tu pun dah teriak. Dia jadi imam ayat mata mamu, tak jadi imam bos bayang malam seorang dia ayat mata mamu. Sakit jadi imam dia teriak lama pula. Anak kan dengan ayat. Tapi Nabi suruh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni pun dah teriak jadi imam. Sayyidina Umar apa kata cengih tu pun, orang baca Quran dia pegang dada Allah kan. Teriak. Kita mana-mana kan. Teriak tu imam baca panjang dia. Tu imam baca panjang, kita ni duk sakit kaki, yang mata mamu kan. Faham kan pakcik tu imam baca doa, aku sakit lutut goyang pada jadi. Dia tak konti lagi. Oh dia ayat tu ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi sebab itulah rahsia pemilihan malam. Jadi ibu-ibu, bapa-bapa malam-malam makin dalam munajat. Walaupun tak boleh bayar banyak, 2 rakaat jadi. Khairul a'mal al-wamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan yang berterusan walaupun sikit. Kita tua ni tuan-tuan tak ada kunci jam. Kita ni jam dalam berdiri. Tuan-tuan, pukul 5 nak kerja. Makin jangan tidur balik. Orang kaki kecil orang tuan-tuan, dia pergi kecil dia patah balik, tu kaki kecil orang. Kan? Dia pergi kecil dia patah balik. Kita tak boleh. Orang Islam ni dia makin kecil dia pergi mandi. Ambil wudu, mayang tuan-tuan 2 rakaat. 2 rakaat kan. Mayanglah qada lama-lama kita tinggal dulu masa muda.
Allah 2 rakaat minta ampun dengan Allah. Dan cara untuk dapat pahala qiyamul lail penuh dengan mudah, Nabi sebut sembahyang Isyak berjemaah dapat pahala seolah-olah separuh malam kita maghrib. Kemudian subuh berjemaah dapat separuh malam lagi. Siapa-siapa yang subuh berjemaah, Isyak berjemaah tak melatingan, dia dikira orang qiyamul lail setiap malam semua itu. Jadi tuan-tuan lepas ni subuh dengan Isyak jangan tinggal. Jadi kalau Isyak tak tinggal, maghrib tak tinggal lah. InsyaAllah korang 3 waktu di penuh masjid. Lah daripada buat kempen subuh macam Jumaat. Oh tuan-tuan bagus. Saya pergi 2-3 masjid, lepas jemput kuliah subuh. Itu saya pergi masjid di Jarum dekat situ lepas Pelabuhan Kelang, atas daripada Kelang kan, dekat kawasan sebelum Banting Jarum. Saya keluar rumah pukul 4 pagi. Saya sampai masjid pukul 5. Terkejut kan? Pasal tengok budak-budak kecil-kecil duduk bersembang, duduk kena ayam. Saya duduk dengar bersembang. Kita tengoklah budak-budak ni tidur masjid tak lenang. Duduk bersembang, kata kan. Tapi syok lah tengok budak-budak ni duduk bersembang dan di bawah ayam. Lepas tu yang saya terkejut, depan masjid tu mereka buka kemah. Ada satu kemah ni mereka letak meja sayur kangkung. Mana? Saya pun pergi, ada orang duk jaga, dia hantar kangkung ni. Saya pun siapa, hari ni nak buka, buat nat ke apa, bazar lah kan. Nak buat kas hari dah ada yang sadar. Hari ni kita nak bagi hadiah, siapa main semayang subuh, kita bagi, ambillah kangkung balik goreng. Ada orang bagi besar 200 kilo 200 kilo. Lepas tu duduk siapa orang tu pergi semayang apa semua. Baru saya tahu bahawa rupanya buat kempen tu dahsyat. Mana-mana orang kampung nak tajar hadiah, pakak boleh tajar. Seorang tu dia main tajar, hadiah telefon 1000 bagi siapa berdoa dapat. Telefon tu lah. Lepas tu apa lagi? Ada situ kampung Jarum tu dia banyak homestay. Dia ada kolam. Homestay ada kolam. Toket-toket kolam ni dia akan buat kolam voucher. Siapa yang main-main subuh dapat hadiah ni boleh pergi mandi bawah ni free of charge. Oh kan, nak bagi budak-budak tu ramai pergi kata Masya Allah beratus main subuh, beratus. Ni tempat saya duduk pergi Pulau Boha saya tu 250 orang. Dia pun buat kempen subuh macam Jumaat penuh sampai keluar 1000 lebih. Ramai budak-budak tu tuan-tuan main. Oh tuan-tuan seronok kan. Lah kempen tu berkesan. Paling hebat sekali di Johor baru ni kata semayang subuh 2 kali. Penuh tuan-tuan. Tak boleh masuk. Tunggu sat. Masuk. Orang ni keluar, orang ni masuk. Tapi kita semayang subuh 2 kali biasa lah. Masjid ni biasa lah ustaz. Kami 18 kali sini orang duduk semayang. Masjid api ada ke orang main-mayang di luar? Ada yang tak main-mayang di rumah 80 kali pada orang patut mayang masjid ni sekali dia. Jemaah semua mayang sini. Kita ada macam kami masjid daerah tu biasalah. Sebab orang singgah kan. Jadi habis satu jemaah, sampai naik tak ada lagi orang duk singgah kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu sebab pemilihan malam. Kemudian tuan-tuan, pasal apa? Isra' Mi'raj ni masjid ke masjid. Awak tak buat dan market ke market ke, stadium ke stadium ke, pasal malam ke pasal malam. Nak apakah kita perjalanan hidup hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, yang dekat dengan Allah, dia tak boleh jauh pada masjid. Batu tuan-tuan, ukuran iman kita ni nak ukur tak ada kayu ukur. Dia akan tersendak kesan daripada iman. Iman ni tuan-tuan yazidu wa yanqus. Iman ni kata Nabi pertama dan berkurang.
Tuan-tuan nak tahu iman tuan-tuan tengok mencanok naik dengan orang menampuk orang. Kalau tanya kita rasa kita tengah nak kuat iman. Oh, saya kuat iman kampung ni, saya balik Allah. Rasa tuan-tuan, berasa. Dia ada tanda. Tanda dia apa dia? Tanda yang paling terang awak boleh nampak. Idza ra'aitumur rajula yaqtabul masjid fash'alu lahu bil iman. Bila kamu tengok satu orang selalu pergi masjid, kau dia gagah pergi. Kadang-kadang kita tengok kaki cacat, dia ada di masjid. Ya. Saksikanlah itu tanda dia orang beriman. Kalau kita nak main masjid ni penuh alasan. Lah ni tuan-tuan orang tak main masjid ni alasan lain. Dulu alasan lain. Dulu kita jawab tak mau main masjid. Masjid tu sempit badan kan mereka aja Ustaz. Kan kita bagi laluan kan badan kan mereka. Susahlah duk kalau sangat kita tahu lah pahala banyak tapi mereka lah masuk kali bagi. Oh tu alasan pertama. Kita pun pergi tambah 8 tiang belakang lagi apa semua. Kan? Dia cari alasan dia pula. Ustaz, kan saya tak mau main masjid halal. Kipas tak cukup. So imam kalut pasang ekor. Bubur ekor dia tak main apa. Awak tak main dah ada ekor. Sejuk cakap pasal anak kecil tak boleh. Tuan-tuan, hak kaki balong ni tuan-tuan. Allahu Akbar. Ni baru ni dia gelak dengan kawan-kawan dia kalau kata masjid lah ni lampu banyak ni macam apa, bukan gereja apa, lampu banyak ni macam tempat orang lampu banyak ni orang Yahudi ke apa kata dia tak lampu banyak pun dia buat kalut tuan-tuan. Bila kita korangkan lampu dia akan pula macam tak kau hidup gelap ke pula kata. Tak mau main ni penuh dengan orang panggil apa tuan? Alasan. Jadi tuan-tuan, kita ni tuan-tuan nak kena kuat iman tadi tengok. Saya waktu jemaah kami di sekolah Selangor baru meninggal seorang. Dia ni bekas askar. Jatuh, payung terjun lu patah kaki. Dan dia pencet askar tu kaki dia patah. Dia duduk naik tangga masjid daerah tu tuan-tuan. Tangga tu banyak nak tangga tinggi. Tapi dia hari-hari 5 waktu berdoa masjid. Pakai tongkat. Oh, di masjid kami tu ada 2-3 orang yang kami sangat malu kat depan. Dia ni matilah tuan-tuan. Duduk elok lebih dia tiba-tiba dia demam. Pergi hospital kat doktor kata jangkitan. Patut meninggal. Allah tuan-tuan. Lepas subuh ni dia balik dia tak balik, dia tunggu mentahbih naik, dia duduk baca Quran. Dia bukan ustaz, dia askar pencil. Dulu ni hanya dia terjun kan, dia jatuh kaki dia kebak kan. Saya duduk kaki dia tak boleh bawa dia ustaz, dia kata pasal hancur. Ya, nasib tak kena betul. Tapi dia lah orang pertama sampai masjid dan dia orang Allah balik masjid. Hebat tuan-tuan. Lah ada satu orang lagi kawan dia kena macam lumpuh. Dia tapi boleh gagal. Kalau dia jalan tu kan tak boleh kawal kan. Jadi dia tak ambil dia sampai Mesir tu bini biasa. Lepas tu adalah apa pagat masjid ni, siapa-siapa jemaah main pegang dia datang. Tolong. Hari-hari tak pernah habis kalau ada satu pakcik ni boleh gagal naik ni apa mutu ayam elektrik ni. Dia boleh gagal naik pelan-pelan. Takut tinggi. Tuan-tuan, lepas tu saya selalu sebut malulah kat orang Batu Kif. Orang Batu Kif tu tuan-tuan bukan masuk syurga. Dua orang tu yang nak tangkap dan dia tangkap. Kita ada berapa nak tangkap? Tuan-tuan bilang tadi. Ada 5 nak tangkap. Bersepah orang sini tak boleh naik. Gunung Jorai punya banyak nak tangkap dia naik. Kapan sampai? Kan? Sampai nak cari apa atas lautan. Kan? Sampai? Dia pergi cari lubung boleh. Khabar ni. Tangga 5 nak tangkap tak boleh sebab nak khabar tu dengan iman. Kan? Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan ada orang beriman. Kata Allah sebut yang boleh memakmurkan masjid ni siapa dia? Dalam surah Taubah
ayat 18 Allah kata innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Hanya sahaja orang yang boleh memakmurkan rumah Allah, orang beriman dengan Allah dan orang beriman dengan hari akhirat. Itu sebab itu rahsia. Pasal apa masjid ke masjid? Dan pasal apa pilih Masjidil Haram, Masjidil Aqsa? Sebab inilah masjid yang paling berkah, yang pahala paling banyak. Nabi kata la tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Kamu kalau boleh bermusafir, sungguh-sungguhlah musafir 3 tempat: Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi. 3 ni sungguh. Simpan dia. Maka azab Nabi, saya tak sampai di Masjidil Aqsa, teranginya nak pergi kan. Nabi Muhammad SAW, dia sebelum Nabi Muhammad pindah ke Madinah, dia pergi Masjid Aqsa. Mana perkara tak dari Masjid Haram pergi Masjid Aqsa, apa pergi Madinah. Kita ni kan dok baca pergi nakal, dok baca pergi pokoknya Masjidil Haram haram tak Nabi. Kan? Padahal tu syekh ada ni. Bila-bila tuan-tuan boleh pergi, apa jaga dia kan? Tapi tu kan? Tu kan insya-Allah kan. Apa ustaz kami nak pergi dengan ustaz kan? Bila-bila insya-Allah. Tapi haji tak boleh lah, bukan kuasa dia. Ikut kuasa Nabi umrah kena lah pergi. Kan tuan-tuan bersungguh-sungguh nak pergi ke Masjidil Haram. Siapa pergi sembahyang di Masjidil Haram, pahala dia 100,000 kali ganda. Siapa sembahyang di Masjid Nabawi, pahala dia 1000 kali ganda sembahyang masjid ni. Dan siapa pergi sembahyang di Masjidil Aqsa, pahala 500 kali ganda. Jadi pasal apa dalam Quran Allah kata tempat yang kami berkati, Masjid Aqsa ni tempat berkat. Ulama sebut dalam tafsir Ibnu Katsir, berkat sebab Masjid Aqsa itu tempat yang paling ramai Nabi lahir di situ. Nabi Ibrahim alaihissalam, dia bukan asal daripada Masjid Aqsa. Dia tempat lain. Ya, tempat asal dia duduk dengan Raja Namrud sempadan Turki Syria. Dia duduk sempadan Turki, Raja Namrud takak dia bakar. Bila bakar, dia tak hangus, tak ada kesan, dia pindah. Sambil dia kata inni mu'adirun ila rabbi, aku pindah menuju kepada Tuhan aku. Dia keluar dengan perintah Allah, dia berjalan sampai Mesir. Nabi Ibrahim bawa isterinya Siti Sarah di Mesir. Sampai sana Fir'aun tangkap daripada Fir'aun nak rampas Siti Sarah, nak buat permaisuri. Tapi Allah takdirkan setiap kali dia main nak pegang Siti Sarah, dia jatuh, dia stroke, jatuh. Akhirnya dia takut, dia pun sebab sayang Siti Sarah ni cantik sayang, dia pun kata aku ni sebagai tanda sayang, aku nak hadiah satu orang khadam istana ataupun dayang istana jaga hang. Dia pun hadirkan Siti Hajar kepada Siti Sarah. Siti Sarah pun keluar daripada istana pergi cari Nabi Ibrahim kan. Lepas tu berjalanlah sampai ke Masjidil Aqsa. Duduk sana dia pun kata kat suami dia, abang kita menikah tak ada anak, abang menikahlah dengan Siti Hajar ni, mudah-mudahan abang dapat zuriat. Dahsyat tuan-tuan. Bini kata pernah apa lagu tu? Bini kata nak apa ustaz dengan saya bertujuh anak. Saya orang perempuan saya tuan-tuan, bila kawan-kawan duk nikah ramai ni, dia kata apa? Abang, mereka nikah bini ramai, biar kat mereka lah kan. Abang anak ramai, nak buat apa lagi? Dah kita bagi sampai 10 anak belah ni je lah abang no. Banyak dia kan. Okey. Apa 10 anak lah abang nak buat apa lagi? Tak lah cukup lah abang kan. Oh iyalah, boleh rayuan diterima kan. Ni kalau tak ada anak kan, bini kata gitu, selamat Allah kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Anak Nabi Ibrahim, Ismail, anak di Masjidil Aqsa. Ishak di Masjid Aqsa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya Masjid Aqsa, Nabi Isa Masjid Aqsa. Ini berkat tuan-tuan, tempat yang berkat. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan Nabi Muhammad penutup rasmi dan Masjid Aqsa semua tempat
tempat yang barakah adalah tempat Nabi-Nabi. Sebab tu tuan-tuan di Malaysia kita ada tempat berkat. Ada. Tempat berkat ni tempat ulama-ulama hadir ramai. Tutup guru ramai itu berkat. Kampung kita ni kalau ada tutup guru ramai duk mengajar, tempat tu berkat. Nak cari mana berkat tu? Masjid. Tempat tu guru duk mengajar. Pondok kita pergi berjalankan. InsyaAllah tempat Allah doa amal soleh tu tempat berkat. Tapi taklah boleh lawak berkat dengan Masjidil Aqsa. Ulama sebut lagi sebab apa tempat tu berkat, syuhada ramai. Dalam dunia ni tempat yang paling ramai syuhada ada Masjidil Aqsa sampai gelap. Lepas tu kita teruskan doa, tuan-tuan. Ada orang kata Nabi dulu baca qunut nazilah sebulan dia stop. Jadi kita terus ini dia kata bila Allah tuan-tuan. Sebab Nabi stop qunut nazilah ni pasal kes tu settle, Yahudi dah kalah masa tu. Nabi baca doa ni supaya Allah kalahkan Yahudi, dan memang kalah Yahudi. Nabi dah tawar sahabat yang ditawar oleh Yahudi dibebaskan, maka berhentilah baca doa, kan? Tapi kita lah Yahudi duduk tengah bom ni. Dia bom satu sana, bom satu sini, kita harus stop. Cukup sunnah Nabi sebulan kan. Yahudi bukan ikut sunnah, dia ambil pulau mana? Entahnya. Yahudi dia tak kira lagi, dia boleh bom, dia bom. Lepas tu kita tuan-tuan, pulau produk Yahudi berterusan. Dan juga dalam doa berterusan. Hati kita mesti bersama-sama dengan tentera-tentera Islam yang berperang, yang berjuang habis-habisan di mana? Di Palestin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik sikit lagi tuan-tuan, kalau kita tutup terakhir kan tuan-tuan. Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan tu ada beberapa gambaran peristiwa yang berlaku. Nabi naik buruk tuan-tuan, jalan. Dalam perjalanan Nabi, perkara pertama berlaku kat Nabi, Ifrit lihat. Ifrit mai tu tuan-tuan dekat dengan Nabi, dia bawa jamu obor. Mai dekat dengan Nabi nak bakar Nabi. Maka Nabi tanya malaikat Jibril, ni apa dia? Pula ni yang mai bawa api ni kan? Maka jawab malaikat Jibril, itulah Ifrit yang nak menghalang perjalanan menuju Tuhan. Ni tuan-tuan gambaran. Kita nak buat baca Islam ni tuan-tuan, Ifrit akan main. Nama Ifrit tu macam-macam. Ada Ifrit Melayu, Ifrit Jawa, Ifrit Arab, Ifrit orang putih. Tapi tujuan satu, menghalang terlaksananya syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kita apa ada? Ada macam-macam. Hukum Islam ni dia lawan habiskan. Dia tak setuju dengan syariat Allah Ta'ala didaulatkan. Sebut saja hudud, lawan habiskan. Qisas, kan? Halal haram, dia tak boleh tuan. Ada orang lawan tutup aurat perempuan pun dia lawan. Dia tak nak apa-apa, dia suruh pakai tudung. Tuhan suruh apa? Tutup kemaluan. Orang macam ni senang je. Kalau jumpa kat dia, suruh dia pakai sepeda, pergi mana? Tuhan suruh pakai sepeda kan? Pakai sepeda, jangan pakai alih. Dia betul alih dia pakai apa? Dia tak mau pakai tudung, dia buat ni kan? Alasan dia dalam Quran Allah kata walladzina hum li furujihim hafizun. Maknanya dia terjemah, orang beriman ni jaga kemaluan. Jadi yang kena tutup kemaluan. Pasal mau jangan pergi pakai bra, hang pergi pakai kot, hang pergi pakai baju gini kan. Dia betul malu saja tuan-tuan. Dia tahu ayat Quran yang suruh pakai tudung ada, tapi dia tak mau tahu, ya? Dia tak mau pakai. Ini dah tuan-tuan, kerja-kerja ifrit yang suka menghalang perjalanan syariat Allah. Habis kita nak buat apa? Maki dia dah, jangan maki. Doakan supaya Allah bagi hidayah. Dakwah. Orang yang ada medan undang-undang, orang yang medan dakwah ni, kita kalau duduk maki tak selesai masalah. Emosi tak selesai masalah. Semangat kendala, marah kendala. Tapi tuan-tuan, dakwah mesti lebih daripada marah. Lalu ni orang tak faham Islam, orang tak tahu apa kebaikan undang-undang Islam. Kita pun tak tahu yang kata orang.
Hak mana satu hudud tak tahu. Hak mana satu qisas tak tahu. Jadi siapa yang nak hudud, nak apa Islam tu baik, Islam tu syuruk kita. Kata-kata. Lepas tu ustaz-ustaz ni pecin pun tak boleh mati kena mengajar. Tuan-tuan dia jaga masjid. Jangan ada rehat sangat buat program berterusan. Jangan ada puluh program mengontrol. Di Selangor lah tuan-tuan AJK masjid. Oh dahsyat. AJK yang bangun ni profesional apa banyak kan. Kuliah muslimat macam kelas sekolah pun. Habis-habis ada. Habis-habis ada. Macam kelas sekolah. Kan muslimat pula saya heran lah muslimat dia rajin mengaji. Malam dia duduk main masjid. Siang tu dia ada kelas si. Kan? Kelas si saya duduk mengajar muslimat lah macam kena pergi sekolah balik pukul 9 sampai 10.30. Tiap hari je lah. Boleh kata hampir tiap hari. Jadi tak cuti juga kita kan. Jadi tak apalah tak nak mengaji. Ustaz boleh main? Boleh kan. 10.30 pukul 11 baru balik rehat. Tuan-tuan, sebab semangat dia nak mengaji. Ustaz-ustaz jangan duk relax. Awalnya pun sebab Islam ni tuan-tuan kena sebab. Buat kelas bukan takat ni. Orang muda-muda dia buat seminar kan. Saya ceramah semalam Tafiz tu saya penat dah. Tapi sebab dia buat camp motivasi, saya tak boleh, saya boleh pergi. Sebab budak-budak ni nak bagi dia faham Islam tu apa. Budak ni tanggungjawab pakai senang tuan-tuan. Saya kalau sekolah-sekolah pagi saya akan pergi. Penting sangat pergi sekolah-sekolah ni kan. Kalau orang pagi sekolah-sekolah. Pernah tuan-tuan ceramah kat budak-budak ni. Ramai ingat budak-budak kan. Tambah sekolah rendah cemui. Ustaz-ustaz kalau pergi sekolah rendah ni dia kena nyanyi. Dia kena bangkit jalan turun pimat. Nak habis sejam tuan-tuan macam 3 jam. Ceramah kat tuan-tuan bukan jenis buat. Tuan-tuan bukan lari saudara ini. Tuan-tuan cari tiang duduk tengah tu 4 jam. Kan? Senang ceramah pakcik-pakcik ni. Habis sangat dia lena. Budak-budak dia buat, dia ingat. Dia pergi sana, dia pergi sini kan. Cikgu tak lah tahu. Kan senang kalau nak bagi budak syok dengan agama. Payah kan. Payah. Nabi kena buat. Inilah tuan-tuan cabaran dia akhir zaman. Lepas tu, Nabi waktu nak mula tu, April dia. Lepas tu barulah tuan-tuan, Nabi tengok gambaran kedua apa dah? Orang cucuk tanah. Padi ke gandum ke tak tahu lah disebut cucuk tanah. Tumbuhan naik tumbuh besar, masak. Tumbuh lagi. Nabi tanya apa lah? Ini gambaran umat kamu yang selalu suka bersedekah, pahala barakahnya akan dilipat ganda oleh Allah. Sebab Islam ni tuan-tuan nak bagi menjulang, dia kena berdepan dengan cabaran. Yang kedua dia kena ada infak. Tuan-tuan tak boleh buat apa kalau tak ada infak. Tabung masjid kalau tak jalan, taubat masjid tak boleh buat program. Kalau tuan-tuan ni takat duduk semayang saja, tabung masjid tak gerak, mana boleh buat program? Ada setengah orang ni tuan-tuan, dia suka senyum itu sedekah. Tabung masjid kalau lepas pun dia senyum. Orang Jawa senyum kat tabung masjid, senyum itu sedekah. Oh, mana boleh gitu, tak ada tabung masjid, mana boleh buat program. Masjid nak tambah renovation, nak bayar ekor semua ni tuan-tuan. Sebab itulah gambaran kedua kan Nabi, gambaran kelebihan infak dan sedekah. Nak buat pondok tuan-tuan, tak ada orang wakaf tanah taubat, tak boleh buat. Tak boleh buat. Tak ada orang wakaf bangunan, tak boleh buat. Tak ada ustaz nak wakaf dia ni, tak boleh buat kan. Di Selangor lah ni ada pondok komersial. Yuran ada yang bayar 800 sebulan. Oh, pondok ada apa? Geng-geng pencin, pegawai-pegawai pergi duduk. Macam di hotel, 800 sebulan. Bayar pengajian dengan duduk pondok. Nama ada pondok. Dalam bahasa Arab, pondok tu hotel. Kan? Okay. Saya duduk mengajar depan sebulan sekali. Duduk pergi kan. Saya tanya yuran apa? 800 Ustaz. Macam masuk universiti. Dia pengajian dia daripada pagi mengaji Quran lepas dia pun ni nak bayar jamaah. Lepas tu nak baca Quran. Tapi tiap-tiap hari ada pengajian. Ustaz ni 30 Ustaz. Kan? Ngaji. Padat jaga. Cuma dia buat banyak break lah ada orang tengok. Saya mengajar pukul 9 sampai pukul 10.
Jadi pukul 10 tu berehat. Kan sekali dia main pula Zuhur, main baca Quran pula terus. Lepas tu yang pula ada da'i apa nama, da'i Aiman. Da'i Aiman dia buat pondok dia 400 juga. Dia kata tak boleh, kalau ambil sikit tak boleh bayar ustaz, tak boleh bayar elektrik. Jadi pondok tu hanya orang yang mampu bayar. Cuma ada satu je pondok di Kuala Selangor ni yang bayar 100 bulan. 100 ya. Jelas ada pondok dulu apa, Allah yarham Ustaz Muhammad Amin, Ustaz Nasrullah pada bapak pondok tu. Yang tu paling bawah 100, penuh tu. Saya pergi bawa pergi ceramah bawah ni. Banyak orang perempuan kan. Semangat daripada kali ini tuan-tuan, infak ni perlu. Sebab ada setengah pondok ni dia tak ada jalan sebab tak ada orang infak. Hampai semua fuqara masakin. Hampai tak ada tanah, tak ada rumah, tak ada duit penduduk itu. Nak makan tu orang bagi, tak ada duit macam. Kan? Jadi tuan-tuan, umat Islam kena infak. Dan mereka tuan-tuan, Nabi SAW ditunjukkan gambaran sebenarnya ada orang kena seksa. Banyak perempuan rambut gunting lidah kan, digantung pasal apa? Buka aurat lidah dia jadi mami jarum engkapni dan sebagainya. Dan ada budak-budak muda yang kena seksa otak kepala pecah beneran. Pasal apa? Tak mau sembahyang. Adik-adik jaga-jagalah sembahyang. Pokok yang kita tinggal sembahyang dulu, taubatlah, minta ampun dengan Allah. Sebab orang yang tinggal sembahyang, dia otak diseksa, dipukul bertubi-tubi sampai hancur. Ini ditunjukkan Nabi supaya Nabi sampaikan agar umat dia tak ada yang tinggal sembahyang. Tuan didiklah anak sembahyang, suruh sembahyang, jaga sembahyang, umur berapa? 7 tahun, 10 tahun kalau tak mau sembahyang kena tibah. Ini anak kata bukan saya kata kena tibah, pak saya tak besar. Subuh saya makin dia tak. Siapa nak tibah? Astagfirullahaladzim. Jadi tuan-tuan, cukuplah takat tu yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan ada ilmu yang dapat kita kongsi bersama-sama. Aku qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.